Okay, Assalamualaikum, selamat malam. So tuan-tuan boleh nampak ke? Boleh nampak skrin ataupun dengar muzik? Kalau tak dengar suara, saya rasa mungkin masalah teknikal. Cuba pasang sekali muzik. Okey, dengar. Saya ingat teknikal ni. So skrin boleh nampak? Okey, semua nampak skrin nampak semua? Okey. So kita boleh start lah. Dah malam Okey, so sekarang tuan-tuan nak pair apa? So saya consider semua dah boleh nampak skrin, boleh dengar suara saya, boleh detail semua ni, chat-chat semua boleh nampak Okey, sekarang so saya nak tahu tuan-tuan nak recap ataupun ada masalah dekat area trading yang mana. Okey, so dalam trading ni first kali tips yang saya biasa bagi tahu kalau tuan-tuan dah memang betul-betul ni antara betul-betul trader. Okay, ni betul-betul trader. Kalau tuan-tuan betul-betul dah ready, maksudnya kalau tuan-tuan tak ready benda ni, tuan-tuan belum trader lagi, belum ready untuk ni, iaitu bila tengok signal, tuan-tuan teragak-agak lagi. Maksudnya tuan-tuan belum lagi betul-betul faham dekat kawasan-kawasan tersebut. Okay, kalau tuan-tuan tengok macam ni dan tuan masih teragak-agak nak entry momentum ke, tiba dia buat takut nak masuk kat momentum ni ataupun ada macam-macam fikiran, maksudnya tuan masih belum ready lagi. Kira ilmu BBMA tak ni lagi. Okey, tak belajar habis lagi. Sebab tu tuan-tuan kena tengok ulang-ulang video ni, ulang-ulang sebab dia sangat membantu. Okey. Dan kalau tuan-tuan yang betul-betul trader, katakanlah tuan buy kat sini, tiba loss kat sini dan tuan perlu cari jawapan dia. Kenapa asal momentum tak ada? Perlu tahu kenapa sampai dapat. Jangan kat sini momentum tak ada, sekali tiba tuan entry buy kat sini, tiba tak jadi juga. Patutnya tuan kena stop trade. Sini stop, jangan trade dan kaji dulu. Kenapa ni tak jadi? Itu adalah yang betul-betul trader lah. Dia akan kaji betul-betul. So kalau tuan-tuan kaji macam tu, katakan tuan-tuan buy sini, tiba dah buy tak naik, tiba dia sell. Waktu tiba dia jadi buy balik, dia buy. Waktu tuan sell pun kat extreme kena. Sebab tu jangan trade, kajikan dulu. Kenapa dia jadi macam ni? Sampai dapat jawapan, sampai tuan dah puas, waktu tuan screenshot, buat nota semua, barulah pergi ke trading yang baru. Setiap signal yang ada tu trade. Contoh macam ni. Ada kuku buy, tuan trade sini, tiba-tiba dia tak naik, dia turun. Kenapa? Sebab tu kena kaji. Dan kaji dia kena tengok BB dia, top BB, MA50, keadaan BB, dan ni apa ada, time frame besar lagi. Itu yang tuan-tuan kena trade, kena kaji. Lepas tu saya buat video yang saya ajar coaching ni. So tuan-tuan tak perlu nak kaji lebih mendalam sebab saya dah kajikan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan just perlu ulang tengok video saya dan tuan insyaAllah akan dapat. Boleh tengok feedback yang saya pernah bagi sebelum ni. Nanti saya akan ulang-ulang balik feedback yang ada. Biar tuan-tuan terbuka mata. Okey, so sekarang tuan-tuan perempuan nak pair apa yang kena lipat, ataupun boleh siapa yang trader bursa pun boleh tanya. Nak counter apa? Kenapa counter ni tak naik? Kenapa counter naik? Ni SCPO SCPO signal dia sell untuk monthly. So dia check tu plantation. So dia naik dulu. So adakah dia naik? Dia reject sini, nampak? So ni ada ke mana? So adakah dia akan turun balik? Atau plantation kita dah beritahu ada sell, cuma dia naik untuk pullback. So SCPO kena berhati-hati lah. Dan signal kita pun dah ada dekat H4, kat daily semua dah ada. So kita perlu tengok, pantau saja. Okey. Okey, sekarang boleh beritahu saya pair mana yang tuan-tuan kena lipat? Yang tuan-tuan memang kena lipat lah. Dah trade asyik loss dekat situ. Sebab apa? Saya akan cuba bagi tahu jawapan dia sebab apa. Ada ke tak ada yang kena lipat? Nak fokus?
Tak apa, yang tuan-tuan yang masuk ni jangan malu-malu. Boleh chat saja. Walaupun tuan baru masuk ke, baru dengar, baru jumpa saya, tak apa. Beritahu saja. Jangan risau, ini kelas ni free je. Nanti saya upload kat YouTube, boleh ulang balik. Saya jawab semua. Okay, sementara nak tunggu sesiapa yang beritahu dia kena lipat tu, saya mulakan dengan pen yang popular lah dulu, iaitu goal. Okay, goal. Tengok goal. Arah kuku sel kat sini. Ni kalau ada yang skrin besar, boleh lagi tengok besar. Kalau tak boleh, tengok dekat moving average ni. Kan dia ada data tu. Mana data yang ni. Data window ni. Boleh tengok dia close kat mana. Sebab tu, dia close kat mana. Dia boleh catat kat sini. Yang dekat bahagian-bahagian tepi ni. So boleh tengok dia close atau tak close. Kalau dia close, maksud dia memang arah kuku sel. Kadang kita tengok macam dia tak close, tapi dia close. Okay, so sekarang ni nak pergi ke mana? So bila kita tahu goal, bila ada arah, dia boleh pergi ke sini. Dia boleh pergi sini untuk bagi entry. Tapi dia time frame besar. Besar, so ambil masa lah. Okay, sekarang ada arah awal. So kalau keadaan macam ni, kita kena buat apa? First, tandakan MA5. Ini arah awal buy. Mungkin dia turun sini untuk naik buy. Dan juga kawasan-kawasan MACD MA50. So ada boleh touch ni dari reject. So kita bukan entry sini, kita tanda saja. So entry dia pergi kat daily. Okay, sekarang tuan-tuan kalau nak tahu dia betul-betul sell, dia kena ada arah ke sell. Sekarang jadi tak arah ke sell. Kita tengok dia close ke tak. Kalau dia close, dia ada arah ke sell, so dia sell. Lepas tu dia tukar candle baru, lepas tu re-entry sell. Kita valid kan. So kita tengok intraday. Untuk yang intraday yang jenis macam whole sehari ataupun dua hari ataupun memang pagi malam nak TP, saya cadangkan guna H4. Okey, untuk H4 untuk jenis swing sehari lah. Okey, bila tuan-tuan tengok H4, tempat-tempat yang signal yang tuan-tuan perlu entry hanya di arah ukur yang pertama. Ni untuk H4 untuk H4. Dan momentum. Kalau MACD jangan main. Kalau MACD ke TP WJ ke extreme, tuan-tuan elakkan. Pastikan tuan-tuan mahir dulu dengan entry arah kuku dan juga momentum. Itu untuk H4. Okey, contohnya kat sini. Tiba dia jadi macam ni Dia jadi macam ni. Ini channel Dia jadi macam ni. Kadang kita pun keliru. Macam mana ni nak masuk ni? Ni arah kuku sell tapi kenapa tak sell? Lepas tu bila nampak keadaan macam ni, dia macam channel, so kita takkan anti. Kita kadang-kadang garis channel ni kadang silap, nak garis macam ni ke, nak garis macam ni ke, atau nak garis macam ni ke. Saya tengok ini breakout ni. Kadang kita silap yang tu. So sebab tu kita gunakan Bollinger Band. Sebab tu kita guna Bollinger Band, sebab bila Bollinger Band saja, bila kita tengok bila kita tengok Bollinger Band, so kita tahu keadaan macam ni. Okey, nampak? Zoom out sikit, nampak keadaan macam ni. Keadaan dia menaik. Dia sama dengan macam channel. Keadaan naik. So bila keadaan menaik macam ni, bila ada signal-signal arah kuku sell ke, kita tak akan layan. Kecuali dia dah mendata. Mendata dia macam ni, macam ni. Nampak tak beza? Kat sini. Mendata. Nampak? Dia dah mula mendata. Macam ni baru kita layan signal yang ada. Okay, sekarang ni signal apa yang ada? Iaitu momentum sini. So bila dia momentum, kita akan tandakan MA5 tempat dia re-entry. Setengah trader bila dia nampak je signal macam ni, dia terus masuk sell. Dia takut nak apa? Dia takut terlepas peluang. Itu pun tuan-tuan kena belajar juga untuk bersabar, untuk menunggu. Okey, bila dia sampai sini, tengok H1. Buat setup yang saya ajar semua sebiji. Sini. Siapa yang dah masuk video coaching saya tu, dia tahu ni. Ni setup yang video yang ni. Reactive confirm 100%, memang confirm takkan loss. Itu saya tak ada. Dia sepatutnya masuk dalam last chapter, tapi saya bagi dekat video coaching. So ni memang saya tak confirm. So kalau nampak je ni, terus dia masuk. Tak perlu tunggu-tunggu re-entry balik ke, tak perlu. Memang boleh terus masuk. So apa? Sebab dia bagi re-entry H4. Itu kalau yang trader gold atau forex. Tapi kalau trader SVO, dia tak boleh buat macam ni. Sebab SVO ni dia punya pip dia, point dia tinggi. So perlu guna M15, H1, M5.
Okay, ni sekarang yang penting kita tahu cara trade dia sama juga. Bila ada signal, itu tempat dia untuk untuk re-entry. Okay, so ada soalan yang tak faham ke daripada mana? Macam ni ada kuku buy, sini re-entry. Bila ada signal kat time frame atas, tengok satu time frame bawah dia. Itu dia asas dia. Ada tak signal dia? Nampak tu? Set up 100% lagi. Ini yang menunggu ni. Bila ada signal macam ni, kita hanya menunggu yang ni je. Itu yang kena sanggup 3 jam dalam 3 jam. Bila dah 3 jam, settle boleh masuk. Macam ni sama tak? 1, 2, 3 dan 3 jam kita tunggu je confirm baru masuk. Macam ni pun 1, 2, 2 jam tunggu dah dapat. Ni pun banyak dapat ni. Okay. So tuan-tuan ada pair nak tengok ke? Ni kita tengok GJ momentum. Ni re-entry kat sini. Ini yang nak tahu. Adakah valid tak momentum ni? First tengok kat daily. Daily cakap apa? Dia main bawah BB. So confirm sell. So H4 tempat momentum ada anti sell. So dah time frame atas cakap bawah BB. Ini pula H4 bagi dia anti. So last kali decision dekat H1. So H1 kena buat apa? Kena tunggu ada Arauco sell ataupun momentum sell. Sekarang dia tak Arauco sell. Sini boleh nampak macam ni, jangan masuk lagi. Oh, extreme mungkin boleh jadi buy. Mungkin boleh jadi buy ni. Kejap lagi dia buat buy. Sekali tengok ada momentum. Masa ni yang masuk. Sebab tu jangan keliru dengan double extreme macam ni. Nanti orang ingat ni double extreme. Double extreme, dia ingat time frame atas MHB. Dekat ni MHB. Itu yang banyak kena kat situ. Dia tengok, oh ini MHB. Waktu sekali tiba dia tercampur dengan persession dengan SND. Head and shoulder. Ni head ni. Oh mantap lah head and shoulder. So ni ada buy. Lepas tu zap kena. Itu pisang. Sebab tu bila dalam BBMA jangan gabung kan. Nak main persession, main persession. Nak main BBMA, main BBMA. Sebab apa? Sebab kita punya SOP cut loss memang masing-masing punya teknik. Dia tak ada campur-campur. Dia tak campur. Kalau SOP BBMA kena cut loss dengan BBMA juga. Tak boleh BBMA nak cut loss dengan persession, nak entry. Katakan dah tengok BBMA, tiba-tiba ada persession head on shoulder. Kita orang buy. Tak boleh. Dia tak boleh gabung. Kena satu persatu. Okay, Tuan Sam nak tengok Euro USD. Okay, Tuan nak tengok macam mana? Kena lipat ke atau apa-apa ke? Jika Tuan kena lipat, boleh beritahu saya price kat mana Tuan kena? Ada trader SVO dalam ni? EU Arauco sell daily. So dia boleh naik sini, boleh turun. Kalau dia pecah buat Arauco buy, itu adalah anti buy. Kita akan cut loss sell, jangan hold. Tapi sekarang ni masa consider dia ni, dia sell sebab apa? Sebab ini momentum. Ini downtrend yang sangat cukup kuat downtrend. So daily bagi satu peluang. So masa ni kita nak balikkan dekat H4. So H4 apa jadi? H4 dia jadi macam ni. Buruk. So decision kita apa? Kita boleh tunggu dia re-entry kat sini. Tunggu dia re-entry sini, dia langgar. Kadang mungkin lepas ni dia makin dekat. So boleh re-entry bila dia kat situ. So kadang dia boleh jadi pattern yang Arauco buy. Dia buat Arauco buy sini. Lepas tu kita kena sabar. Bila buat Arauco sell, terus masuk. Okay. Macam ni lah. Ni extreme buy. Dia siku sikit nak sell terus. So kena hati-hati dulu pada extreme buy sini. Tapi kita tahu dia Arauco sell sini. Kita bila setiap kali nampak Arauco sell, dia tak semestinya dia terus turun. Dia boleh naik untuk buy. Tapi kena pastikan dia datang nanti. Katakan tuan terlepas macam ni kan, lepas dia akan langgar, dia akan datang juga kat sini. Kat sini yang valid kena sekali. Bila langgar sini baru confirm yang kita boleh tahu yang dia downtrend lah. Kat sini dia boleh anti. Katakan tuan masuk anti sell sini, tapi tiba dia buat Arauco buy, tak jadi. Itu yang kita kadang kena juga macam ni.
Satu seloknya kalau daily ni, kita tunggu dia sampai baru kita entry. Kita tak ada rugi apa. Tak entry pun tak apa. Kalau tak entry pun dikira kita trade juga Kita bukannya tak ada entry tak masuk. Tak. Bila kita tahan tak ada entry pun kita dikira sedang trade. So tak perlu tergupur gapah nak entry terus. Nampak je terus sell. Jadi dia naik kita dah rugi. Pastikan kalau nak masuk yang tu boleh signal H1 atau point 15 yang terus masuk ke. Sebab dia punya cut loss dia sikit. Dia tak perlu tunggu cut loss nak panjang besar-besar kan. Contoh macam ni Contoh je macam ni. Katakan tuan buy kat sini. Katakan tuan buy sini. Tiba dia tak naik. Lepas tu dia buat Arauco sell sini. Cut loss lah. So cut loss dia sangat sikit. Cut loss dia sangat sikit. Daripada tuan masuk daily. Sebab daily ni candle dia panjang sikit. Dia jauh. Katakan masuk dekat kita tengok. Katakan masuk dekat kat sini sell. Tiba dia naik sini dia besar sikit dia punya ni. Dia besar sikit. So better kita kalau nak terus masuk M15 lah paling bagus. M5 kalau untuk SCVO. Okay, so sekarang ni macam mana? So abaikannya ni cuma tandakan je kat sini. Jadi watchlist dia kat sini. Watchlist. So tandakan. So buat cara dia daily sell. Okay. So kita buat je ni. So tulis kat kertas semua. Daily ni W ni weight M5 high. Dah. So kita boleh tengok. Sentiasa kita tengok ni jadi apa. Dah sampai long belum. Bila dah sampai tu tentulah kita tengok yang terbaik. Nak entry yang mana yang confirm, yang dia punya point dia lagi tinggi untuk win rate lah. Okay. US 30 belum lagi. Okay, kita boleh tengok jap. So tuan Sam adakah clear? Buyer ni dia boleh naik atas sebab apa? Time bawah dia extreme. US 30. Kita tengok US 30. So tuan trade US 30. Isaac. Okay, so US 30 monthly dia macam ni. Ni kalau macam ni kena tengok kalau ada candle yearly lagi cantik lah kat sini. So ada kemungkinan renting untuk year. So saya tengok jap kat trading view dia. US 30 jap saya tengok. Monthly. Saya tengok yearly. Oh ni kena cari yearly. Saya tengok jap. So tuan target anti buy untuk daily. Okay, yang ni memang cantik lah ni buy. Kalau dapat kat bawah ni lagi cantik lah. So ini tapi dia tak confirm lagi selagi dia tak buat Arauco buy kat sini. Tapi boleh entry. Dan ini kena hati-hati dia langgar MA5 boleh jadi sell juga. Okay, so sekarang daily. Okay, so bila dia ada Arauco buy, possible dia nak turun tinggi. Sebab apa? Sebab bila ada arah mesti dia nak kena turun dulu. Dia kena kutip order kat sini. So sekarang ni price weekly naik belum? Belum lagi. So kita tengok daily. So kepercayaan dia macam ni yang dia agak risiko sikit. Sebab apa? Dia dah naik. So dia perlu buat ABC. Sini dia kena buat tangga dia. Kena buat pintu dia. So kalau banyak hijau ini dia kena macam ni. Hijau ada merah-merah sikit. Hijau ada merah-merah baru naik. Sekarang ni hijau banyak. Merah-merah kurang. Kemungkinan dia nak buat merah-merah ni dulu. Lepas tu baru naik. Itu jadi. Sebab tu kita tak nampak apa-apa. Kita perlu tengok dekat time frame H4. H4. Sebelum dia nak buat merah kat bawah ni, iaitu kita dah tahu dia nak pull back dekat apa
disebabkan signal daily weekly ni dia kena turun dekat MA5, kita tahu. So kita tanda dia boleh turun sampai sini. Dia boleh turun sampai sini untuk bagi rate entry. Tapi kemungkinan dia tak naik sebab next week mungkin lagi 2 hari lagi MA5 ni naik. Okay, so kita tanda saja. Okay, so kita tak tahu sama ada dia nak buat dominan atau tak. Dia perlukan dalam 2 candle, candle ketiga. Ni baru 1 candle. Candle lagi satu, candle lagi satu. Ada pecah bawah atau pecah atas. Itu keputusan dia untuk bagi teknik musang kat sini. Okay. Dan terkini dekat H4 sudah pecah ke belum? Kita tengok. Dia bagi dulu So belum pecah lagi. So ini masih lagi keputusan dia, tak tahu. Kalau dia pecah ni, kemudian dia buat Arauco sell, kita kena tunggu dulu sampai dia jadi Arauco buy balik kat sini. Baru kita beli, baru red anti daily ni valid. Kalau tak dia boleh turun pullback. Turun macam saya cakap, mungkin sini. Dan minggu depan mungkin weekly tu naik MA5 mungkin kat sini. Sini pun ada support kat sini. Kemudian mid BB dengan sini. Nampak tu. So sangat strong kat sini. Sangat strong kat sini kawasan ni. Kemungkinan dia boleh turun sampai situ lah. Mid BB untuk bagi red entry. So itu dia akan turun ke sini atau ke sini kalau arah kukus sell lagi sini. Selagi tak ada arah kukus sell dia tak boleh nak ni, tak boleh nak turun. So kat sini sementara tak ada arah kukus sell kat sini, kita jangan main juga dengan time frame bawah dia. Itu H1. Okay, H1 kalau buat arah kukus buy dia akan bagi red entry untuk momentum ni lah. Dia akan naik untuk momentum ni. Kalau dia ada arah kukus buy dekat H1, sekarang tak ada lagi. Ni sell, so risiko sikit untuk buy. Kita tunggu dulu. Setup yang paling terbaik sekali adalah setup macam ni. Setup yang 100% confirm. Ni setup ni yang confirm ni banyak kali saya ulang. Banyak kali saya ulang dalam coaching saya dan video saya kat sini. Anti yang confirm. Kalau tuan-tuan tengok video tu, insyaAllah saya rasa terbuka mata. Kita akan target setup yang macam tu. Tak ada tunggu setup lain. Itu pun dah cukup lah. Okay. So clear Tuan Isaac. Okay, kita tengok DJR. Ni tuan punya DJR. Betul ke? Features. Lebih kurang ke bentuk dia? US30. Dia sama ke? Oh, patutlah sama. So US30. Ini H1 yang ni dia tak momentum macam tadi. So ini lagi cantik kalau dia buat Arauco buy ni lagi cantik lah. Sebab ni mungkin satu kan tanda seru macam SVO. Okay. So ada soalan lain lah yang join saya ni, ada apa-apa pair yang nak tengok. So saya recap sikit SCPO untuk esok trade. Okay. Dia masih lagi momentum kat weekly ni. Sebab ada student saya dia kena lipat ini, dia tengok L15 yang macam saya post dalam grup tu. Dia main L15, dia cakap bila dia buy dia kena lipat kat sini yang mungkin kot. Mungkin kat sini atau kat sini ke. So sebab apa kita tak boleh nak entry buy kat sini sebab time frame H4 dia ada Arauco sell. Selagi H4 tak mati Arauco sell, tu dia punya SOP dia. Selagi H4 ni tak ada Arauco sell, L15 ni tak ada function. Tak ada function untuk buy ikut. Dia perlu tunggu H4 ni buy balik baru L15 boleh. So ni yang dia boleh ikut L15 ni bila H1. Itu H1 bila ada ni esok, ni Arauco sell, ni Arauco buy. Dah mati Arauco sell esok. So katakan price ni di test dekat dekat MA5 high untuk apa H1, perlu tengok L15. Ada apa kat sini. Kalau dia langgar, dia buat setup 100%, itu memang terbaik lah. Memang terbaik. So possible dia untuk turun sampai sini pun sangat tinggi dekat M5 sini. Kita tak perlu tamak. Ambil kat situ pun dah okey lah. Okay, ambil kat situ pun dah okey. Dan sebab lepas daily dah ada Arauco sell, tunggu DNT daily, untuk daily pula macam ni.
Macam ni boleh tengok kadang-kadang tak sampai, itu kena ikut teknik yang tak sampai. So H4 dia buat arrow sel ni jelas dengan sel sini. Dia jelas sel sini. So H1 pula tunggu dia momentum sini, tunggu dia turun nanti. So ini jelas H4 sel, H1 sel, M11. So kita akan balikkan lagi. So katakan tuan-tuan dah memang masuk ikut M11 kat sini. Sebab tu tak boleh nak masuk sebab dia dah tutup market kan. Takut esok kalau kita re-entry last minute, ni tak dapat re-entry pun ni. Sebab dia buat je ni terus close. Kemungkinan esok kemungkinan boleh jadi gap down. So terlepas entry. So bila terlepas entry, so okay, tunggu dekat re-entry lagi sekali. Sebab ni dia buat arah course buy. Ni sell, tunggu re-entry sekali. Sebab saya rasa boleh jadi gap terus. Tapi lagi kita berharap dia gap atas lah. Bila gap atas, dia masuk buat arah course sell balik, kita boleh join balik. Saya harap dia gap atas lah sebab kita dah terlepas peluang kat sini. Okay. Tapi risau ini signal sell ni kita balikkan. Sebab apa kita berani ambil kat sini? So arah sell ni sebab H4 ni ada arah course sell. So kita berani lah. TP pertama kita ambil dulu bila langgar low BB ni, ambil lah, itu asas dia. Ni sebab ni persistent, ni support. Kita dah tahu. Top BB, low BB bermain seperti support dan resistant. Sebab tu bila dia pecah tu, dia momentum macam ni masuk dia pecah lah. Dia support dia. Mula dia try. Tiba-tiba dia pecah. So bye-bye lah. Dia bye-bye, turun. Sama kat macam ni. Kalau dia pecah, tunggu nanti dan dia turun. Okay. Okay, so macam mana? Dah dapat sesuatu malam ni? Kalau dapat sesuatu, saya akan akhiri video ni dan saya akan upload untuk ulang-ulang. So ada apa-apa pair last saya nak tahu? Yang mana tu? Pair mana? SBO, ya betul. Untuk technical dia sell. So H4 Arauco sell. Sebab kita GPS dia adalah H4. Kalau H4 cakap Arauco sell lah dia signal dia. Kalau cakap buy lah dia. Tapi dengan syarat perlu mendata. Tak boleh macam ni. Tak boleh apa ketika trend. Macam ni nampak ni. Macam ni tak boleh. Dia tak trend. Dia kena mendata. Dan juga ikut trend macam ni. Dia mendata sikit. Yang buy ni kita tak layan. Sebab apa? Ni kena belajar lagi. Dah lompong-lompong ni. Itu nanti next boleh. Okay, so sekarang ni kita nampak dia sell lah kat sini. Dia nampak dia sell kat sini sebab first kita, so macam ni nak batalkan sell dia. Yang pertama sekali H1 ni. Bila H1 dia buat Arauco buy, kita kena relax. Kita kena cari signal lain. Okay, kena tunggu. Sebab dia dah nampak Yang penting dia mesti kena touch low BB. Lepas tu tengok apa keputusan dia, bagi dia anti kat M5 ke, baru dia turun buat momentum. Itu nanti kita akan tengok sesama apa yang berlaku. Tapi ingat dekat bawah ni nampak yang ada BB bersamaan dengan H4 punya low BB. Maksud dia strong sini. So kalau kita sell, pastikan TP kat sini. Ambil dulu kat sini. Okay, sebab kita tak tahu. So katakanlah dia buat Arauco sell, maksud dia momentum ni dah bye-bye lah, dah batal. So kita dah tak ada signal buy kat sini. Tunggu nanti sell dan dia boleh sell balik. Dan kita tahu dia masih sell kat sini. Untuk buat A, B, C. So C tu turun lagi bawah. Maksudnya kalau tuan hold sini, dapat lagi bawah ni lagi cantik. Okay. Okay, so itu je kelas untuk malam ni. Kita jumpa lagi nanti, insyaAllah nanti saya akan buat kelas lagi bila saya free. Okay, jumpa lagi dan selamat malam. Assalamualaikum.